Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Jun bersama saya, Daniel Anthony. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Dr. Mahathir untuk kekal sebagai anggota dan pengerusi bersatu hingga permohonan injunksi pada 9 Julai selesai didengar mahkamah. Selain Dr. Mahathir, anaknya Mukris Mahathir dan Marzuki Yahya juga gagal memperoleh injunksi sama bagi mengekalkan kedudukan masing-masing sebagai timbalan Presiden dan Setiausaha Agung. Peguam Rosli Dahlan yang mewakili Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan 3 yang lain selaku defendant berkata, mahkamah menolak injunksi itu selepas mendapati imbangan prinsip perundangan tidak mewajarkan ia dibenarkan berdasarkan kepada nas dan prinsip perundangan. Pihaknya turut memohon untuk membatalkan tuntutan saman Dr. Mahathir kerana ia bersifat remeh, melampau, menjengkelkan dan menyalahgunakan proses mahkamah yang akan didengar 9 Julai ini. Pada 9 Jun, 6 pemimpin Parti Bersatu yang diketuai oleh Dr. Mahathir dan 5 yang lain mengemukakan saman terhadap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Setiausaha Agung yang baru dilantik Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan 2 yang lain bagi mencabar keputusan untuk membatalkan keahlian mereka. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution berkata, Pakatan Harapan tidak pernah mencadangkan Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri pada mesyuarat baru-baru ini. Dalam satu kenyataan hari ini, Saifuddin berkata PH+, iaitu gabungan antara PH dan sekutunya, telah berjumpa pada 13 Jun di mana Dr. Mahathir mencalonkan dirinya sendiri bagi jawatan tersebut. Saifuddin turut mendakwa Dr. Mahathir mahu berkhidmat sekurang-kurangnya 12 bulan sebagai Perdana Menteri. Namun katanya, Presiden Warisan Shafie Apdal pula menyatakan bahawa 12 bulan itu terlalu lama dan 6 bulan seharusnya mencukupi. Mesyuarat berakhir setelah Dr. Mahathir tidak menetapkan cadangan tempoh masa dan Pakatan Harapan kekal dengan pendirian Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. PKR akan mengadakan mesyuarat khas kepimpinan pusatnya pagi esok bagi membincangkan isu calon Perdana Menteri Pakatan Harapan. Sumber yang rapat dengan kepimpinan parti memberitahu Malaysia Kini, mesyuarat akan turut membincangkan isu kerjasama dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Semalam, Setiausaha Organisasi DAP Anthony Loke memberitahu Malaysia Kini berkaitan kebentuan PH dan sekutunya mencapai kata sepakat dalam isu yang sepatutnya dimuktamadkan kemarin. Sumber berkata PKR memutuskan mempercepatkan mesyuarat itu yang sepatutnya diadakan pada Ahad depan. Mesyuarat itu akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada jam 10 pagi dan semua pemimpin pusat serta anggota parlimen mereka dijangka menyertainya. Sumber mengaku mesyuarat itu dipercepat susulan pendedahan Loke. DAP menyokong Dr. Mahathir sekali lagi menjadi Perdana Menteri jika PH dan sekutunya membentuk kerajaan sekali lagi. Pilihan itu dibuat selepas sekutu PH di Sabah Warisan gagal diyakinkan untuk menyokong gandingan Anwar dan bekas Menteri Besar Kedah Mukris Mahathir untuk jawatan paling kanan dalam kerajaan. Polis merakamkan kenyataan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berhubung temu bual yang disertainya pada Mac lalu yang mengkritik Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Syed Saddiq yang tiba pukul 2.30 petang dilihat meninggalkan Bukit Aman pada kira-kira pukul 3.45 petang tadi. Syed Saddiq dimaklumkan siasatan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Katanya di Twitter hari ini dia dipanggil ke Bukit Aman untuk memberi keterangan siasatan bagi temu bualnya bersama Mehdi Hassan. Temu bual ini untuk siaran Al Jazeera pada 6 Mac 2020, hampir 4 bulan lepas. Jelasnya dia bersedia untuk memberi kerjasama penuh dengan pihak polis. Barisan Nasional hari ini mengumumkan ahli jawatan kuasa UMNO Pekan Muhammad Syarim Madzin sebagai calon untuk pilihan raya kecil Chini pada 4 Julai ini. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Pahang Wan Rosli Wan Ismail dalam satu acara yang turut dihadiri bekas Perdana Menteri merangkap pengurusi UMNO Pekan Najib Razak. Dalam apa itu, Timbalan Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Pekan, Tengku Zainul Hisham Tengku Hussein, turut mengumumkan hasrat bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya kecil itu. Beliau yang berusia 64 tahun itu yang merupakan ahli perniagaan akan menggunakan simbol rumah dan menyifatkan keputusan untuk bertanding dibuat selepas mengambil kira maklum balas penduduk di UN Chini.
PRK Dun Chini diadakan ekoran kematian penyandangnya Abu Bakar Harun pada 6 Mei lalu di Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung. Kementerian Kesihatan Malaysia hari ini mengumumkan terdapat 14 kes baru melibatkan 3 adalah kes import dan 11 jangkitan tempatan. Dengan jumlah itu, kes positif COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 8,529 kes. Sementara itu, sebanyak 127 kes pulih dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif discharge kini adalah sebanyak 8,000 orang. Tiada kematian baru dilaporkan, menjadikan kes kematian kekal sebanyak 121 kes. Baiklah, sekian sahaja dari saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita kami melalui portal kami di kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.